Vanakkam and good morning to all students. Thanks for joining me in this online class. Before it's too late, Happy Chitra New Year to all Tamils. Happy Vishu to all Malayalis. Happy Vaisakhi to Punjabi community. And Salam Ramadan to all my Muslim friends. I would like to congratulate all the students today. Government has announced that there won't be a national examination for UPSR candidates for this year. But here, we have all of you early in the Sunday morning. It shows that you have only one intention, which is to acquire knowledge, whether there's an exam or not, you want to study. So keep on going. I like the spirit. Kekalkan semangat anda. Always remember that whether there's an exam or not, study must go on. Acquire knowledge wherever you go and whenever you can. And please remember that the knowledge that you acquire today will follow you wherever you go and definitely will help you whenever you need. Alright, baik pelajar-pelajar. Hari ini, kita akan melihat satu topik, satu topik tahun 6, iaitu tentang daya. Jadi kita di dalam kelas maya, online class, so make sure you follow some of the rules and regulation that you have to follow, during this class. Topik daya. Topik daya merangkumi dua bahagian yang penting, iaitu daya dan kesannya, the force and its effects, and bahagian yang kedua melibatkan daya geseran, which is the frictional force. Kalau kita lihat kepentingan daya, topik daya ini di peperiksaan UPSR sebelum ini. Kita lihat analisa soalan-soalan tahun lepas bagi 4 tahun sebelum ini. Kita dapati bahawa topik daya ini agak popular di kertas 1, iaitu setiap tahun bermula daripada tahun 2016, di mana format terbaru ini diperkenalkan. Setiap tahun soalan ini ditanya, 4 soalan pada tahun 2016, 2 soalan pada tahun 2017, 2018 dan 2019. Namun untuk kertas 2 pula, soalan daya ini pernah ditanya sekali, iaitu pada tahun 2017. Mari kita pergi kepada topik daya ini, iaitu pertama sekali kita lihat apakah itu daya. Kamu harus tahu definisi ataupun istilah daya. You have to know the definition of the force. Where the force means pushing or pulling, which act on certain object. Iaitu daya ialah tarikan atau tolakan yang bertindak ke atas sesuatu objek. Baik pelajar. Kalau kita katakan daya ialah tarikan atau tolakan, apa itu daya tarikan? Daya tarikan ialah satu daya yang menggerakkan objek mendekati kita. It means when you apply a pulling force, the object come nearer to us. Whereas daya tolakan pula ya, suatu daya yang menggerakkan objek menjauhi kita. Jadi apabila kita tolak sesuatu objek, objek itu akan menjauhi kita. The object, when we push certain object, the object will move further away from us. Dan kalau aktiviti itu melibatkan daya tarikan dan tolakan, objek itu akan mendekati dan menjauhi kita pada waktu yang sama, iaitu berselang-seli ia akan mendekati dan menjauhi kita. Alright? Now, mari kita lihat kepada
apakah aktiviti yang melibatkan daya tarikan, tolakan dan daya tarikan dan tolakan pada waktu yang sama. Okey, pelajar-pelajar sila lihat kepada skrin yang cikgu tunjukkan. Aktiviti yang melibatkan daya tolakan. Okey, aktiviti yang melibatkan daya tolakan, kalau kita lihat gambar yang pertama, seorang pemain bola menendang bola. Jadi apabila pemain itu menendang bola, bola itu bergerak menjauhi pemain berkenaan. Okay, sama juga kepada the pemain baseball itu, apabila ia memukul bola, bola itu bergerak berjauhan daripadanya. Okay. Dan juga aktiviti menutup laci. Apabila kita menutup laci, ia melibatkan daya tolakan. Okay, cikgu ingin mengingatkan kamu bahawa kalau soalan ditanya dalam ujian ataupun mana-mana soalan di dalam buku anda, kalau ia melibatkan daya tolakan, dia tanyakan, nyatakan satu aktiviti yang melibatkan daya tolakan, kalau boleh cuba elakkan menggunakan perkataan menolak ataupun tolak. Contohnya, kalau dia tanya nyatakan satu aktiviti yang melibatkan daya tolakan, kalau boleh janganlah mengatakan tolak kerusi, tolak meja, tolak kawan, tolak buku, tolak beg dan sebagainya. Okay, sememangnya aktiviti tolak melibatkan daya tolakan. Okay, kalau boleh nyatakanlah perkataan, guna perkataan selain daripada tolak. Gitu. Contohnya menendang, memukul, menumbuk, menutup laci, sebagainya. Okay, kita lihat kepada aktiviti yang melibatkan daya tarikan. Okay, aktiviti seperti mengambil tisu daripada kotak tisu, membuka laci, acara tarik tali. Aktiviti ini melibatkan daya tarikan. Dan ada juga aktiviti yang melibatkan daya tolakan dan tarikan pada waktu yang sama. Sememangnya aktiviti yang melibatkan kerja-kerja pembersihan ataupun pencucian, mencuci, melibatkan kedua-dua daya tolakan dan tarikan. Contohnya mengelap tingkap, mengemuk, memberuh gigi, mencuci pakaian, semua proses-proses yang melibatkan proses pembersihan melibatkan daya tolakan dan tarikan. Okay. Kelas cikgu nak tanya, jika cikgu tanya apakah daya yang terlibat semasa kita menyapu sampah. Alright. Menyapu sampah. Okay, kita akan cuba buat demonstrasi. Apabila kita menyapu sampah, katakan ini adalah sampah. Okay, kita cuba letak kat sini dan kita anggap ini sebagai satu penyapu. Okay, apakah daya yang terlibat apabila kita menyapu sampah? Ada yang mungkin mengatakan tarik. Okay, daya tarikan. Jadi apabila tarikan, sampah itu akan mendekati kita. Ada tak kita nak sampah itu mendekati kita apabila kita membuat aktiviti tersebut? Okay, sememangnya tidak. Okay. Ada tak ia melibatkan daya tarikan dan tolakan? Okay, cuba tengok. Kalau ia melibatkan daya tarikan dan tolakan, apa jadi kepada sampah itu? Kita tolak, kita tarik. Kita tolak dan tarik. Dan sampah itu akan kekal berada di sana. Okay, untuk selamanya. Jadi, menyapu sampah adalah satu proses menolak. Jadi, ia melibatkan daya tolakan. Okay. Baik ya. Kita pergi semula kepada slide kita. Okey, kita lihat. Cuba nyatakan jenis daya yang terlibat bagi aktiviti. Okey, seperti bermain layang-layang. Bermain layang-layang, daya yang terlibat adalah daya tarikan.
Bagus. Okey, nombor 2 pula, menyikat rambut. Okey. Apabila kita menyikat rambut, okey, anggapkan ini sebagai sikat. Okey, apabila kamu menyikat rambut, kita akan menarik rambut kita ke belakang. Jadi ia melibatkan daya tarikan. Okey, dan nombor 3 pula, memotong daging. Okey, memotong daging bergantung kepada jenis pisau yang kita guna. Kalau kita menggunakan parang, okay, satu pisau yang besar, parang, kita akan like a chop. Okay, kita akan chop daging, we will chop the meat. So ia melibatkan daya tolakan. Tetapi jika kita menggunakan pisau yang kecil, kita akan mengerat daging itu. Let's say we want to make a fillet, a meat fillet or a fish fillet. We will use a small knife. Jadi proses yang terlibat pada masa itu, melibatkan daya tolakan dan tarikan. Alright, yang berlaku pada masa yang sama. Soalan nombor 4, bermain bowling. Apabila kita main bowling, kita akan mencampakkan bola bowling itu menjauhi kita. Jadi semestinya ia melibatkan daya tolakan. Nombor 5, proses mengadun tepung. Pernah tak lihat mak kamu mengadun tepung untuk membuat capati ataupun roti canai? Jadi apakah daya yang terlibat adalah daya tolakan dan tarikan. Dan akhirnya nombor 6, proses memerah kain. Jika kita ada kain, kain yang basah, dan kalau kita nak perah kain itu, apabila kita nak perah, kita akan you have to twist. Kita kena twist, perah kain itu, iaitu satu tangan akan menolak, satu tangan akan menarik kain itu untuk memerah kain tersebut. Jadi ia melibatkan daya tolakan dan tarikan. Baik pelajar-pelajar, sekarang kita akan pergi kepada kesan daya. Right? Dan cikgu akan balik kepada slide cikgu. Ya. Okey, baik. Okey, kita lihat kepada apakah kesan daya. Okey, daya boleh mengubah bentuk objek. Okey, sila lihat kepada gambar di sebelah kanan iaitu plastisine. Okey, apabila kita menekan atau menarik plastisine itu, bentuk plastisine ini akan berubah. Alright, so force can change shape of the object. Sama juga kalau kita mengambil satu botol plastik, iaitu botol air mineral yang kosong. Kalau kita renyuhkan dia, kita boleh mengubah bentuk botol berkenaan. Jadi ia menggambarkan bahawa daya ini boleh mengubah bentuk objek. Yang kedua, daya juga boleh menggerakkan objek pegun. Cuba lihat ataupun bayangkan seorang pemain golf. Dia meletakkan bola, bola golf itu dan memukul. Sebelum dia memberikan daya, bola golf itu berada dalam keadaan yang pegun, iaitu tidak bergerak. Pegun maknanya is in stationary, tidak bergerak. Jadi apabila daya dikenakan kepada bola berkenaan, bola golf itu mula bergerak. Sama juga katakan semasa anda, semasa anda kecil, kamu bermain bersama adik anda. Katakan adik kamu tidak tahu bermain buaian, seperti yang kamu boleh lihat pada gambar rendah itu. Dan dia akan meminta kamu untuk menolaknya dari belakang. Jadi sebelum ia bermain, ia berada dalam keadaan pegun. Dan apabila kita mengenakan daya tolakan, adik kamu mungkin mula bergerak, mula berbuai. Jadi apakah kesan daya yang kita boleh lihat dekat sini adalah
daya boleh menggerakkan objek pegun. Okay, or force can move stationary object. Okay. Nombor dua adalah katakan, okay, adik kamu sudah lama bermain dan anda ingin bermain sekarang. Dan apa kita akan selalunya bertanya, okay, kita akan selalu bertanya kepada adik kita, okay, sekarang abang ingin bermain. Selalunya adik kita tidak akan memberikan peluang kepada kita main, okay, sebab dia sudah syok main kan. Okay, jadi apa kita akan buat, okay, supaya kita nak mengambil tempat dia? Kita akan cuba menarik rantai buaian itu supaya mengurangkan kelajuan dan menghentikan objek yang bergerak itu, iaitu menghentikan buaian tersebut. Ataupun kita boleh mengubah kelajuan buaian tersebut, ya. Jadi ia menunjukkan bahawa daya juga boleh menghentikan objek yang bergerak. Dikatakan seorang membaling bola ke arah kita dan kita menangkap. Ia melibatkan daya tarikan. Apabila kita menangkap bola itu, kita menghentikan objek yang bergerak sebelum ini dan mengubah kelajuan objek. Okay, apabila kita kata mengubah kelajuan objek, kita boleh nyatakan bahawa kita boleh meningkatkan kelajuannya ataupun mengurangkan kelajuannya. Okay, kedua-duanya melibatkan daya. Dan yang kelima, kalau kita melihat permainan seperti badminton, tenis, pingpong, di mana seorang akan memukul, dari arah sini, dari arah sini ia akan bergerak ke sini, dan apabila dia memukul dia akan bergerak balik ke arah lawan. Jadi permainan seperti tenis, pingpong dan badminton mengubah arah gerakan objek. So it shows that force also can change the direction of a moving object. Okay, we move on to the next slide. Okay, now look at this question. Okay, kita lihat bagi setiap aktiviti ini apakah kesan daya yang terlibat. Okay, soalan yang pertama. Puan Farida mengambil troli di tempat penyimpanan sebelum membeli barangan dapur. Okay, cuba ingat balik. Okay, apabila kamu pergi ke shopping kompleks, ya, alright, mak kamu ataupun ayah kamu mengambil troli, okay, daripada tempat penyimpanan itu. Sebelum itu troli itu berada dalam keadaan yang pegun. Jadi apabila kita menarik, apakah kesannya? Okay. Okay, kesannya adalah menggerakkan objek pegun. Alright, sebab troli ini berada dalam keadaan pegung sebelum ini, jadi apabila kita memberikan daya, troli itu mula bergerak. Jadi kesan daya adalah menggerakkan objek pegun. Okay, moving a stationary object. Alright, okay, next. Soalan yang kedua. Murid-murid dua amanah membuat origami dengan kertas warna. Okay, kamu tahu bahawa membuat origami, okay, melibatkan, kita akan melipat-lipat kertas itu untuk membentuk bunga, haiwan dan sebagainya. Jadi apabila kita melipat kertas, okay, yang membentuk, okay, daripada objek, okay, kertas yang biasa yang membentuk satu objek yang lain. Jadi, apakah kesan daya yang terlibat? Ya, betul. Mengubah bentuk objek. Alright? Okay, mengubah bentuk objek. So, force can change the shape of the object. Okay, nombor 3. Pasukan Sarawak mendayung sampan dengan lebih laju. Okay, the keyword there is lebih laju dan menjuarai kejohanan kali ini. Jadi apabila kita kata lebih laju, it means it's faster. Okay, whether it's a faster or slower. Okay, apakah kesan daya yang terlibat adalah mengubah kelajuan objek. So we change the speed of the object. Soalan seterusnya. Lee Chong Wei sedang bermain badminton
bersama kawannya Nazwan. Alright. Jadi kalau kita lihat apakah kesan daya yang terlibat? Ya betul, mengubah arah pergerakan objek. Okay, change the direction of a moving object. Dan soalan terakhir, penjaga gol Malaysia Muhammad Zahin berjaya menangkap sepakan penalti Ronaldo. Jadi apakah kesan daya yang terlibat? Apabila penjaga gol itu menangkap bola, ia menghentikan bola yang sedang bergerak. Jadi kesan daya adalah menghentikan objek bergerak. Alright. Kita pergi kepada slide seterusnya. Okay. Sila lihat latihan ini. Antara yang berikut, yang manakah melibatkan daya tolakan dan tarikan? So which of the following involves pushing and pulling? Ada tak ia menaikkan bendera, menggergaji, menyapu sampah atau tekan switch? Jawapannya adalah menggergaji. Okay, apabila kita menggergaji, kita menolak dan menarik. Menolak dan menarik pada waktu yang sama. Jadi ia melibatkan daya tolakan dan tarikan. Okay, soalan seterusnya. Antara aktiviti berikut yang manakah mengubah arah gerakan objek? Okay, mengubah arah gerakan objek. Okay, jawapannya agak mudah ya. Menanduk bola. Jadi apabila bola itu sampai kepada kepala kita, kita menanduk, bola itu akan bergerak ke arah yang berlainan. Okay, kalau kita lihat jawapan yang lain pula, pilihan jawapan yang lain, menekan plastisine adalah mengubah bentuk objek, mengepam tayar juga mengubah bentuk objek, dan meregang spring juga mengubah bentuk objek. Kita akan beralih kepada bahagian yang kedua topik daya, iaitu daya geseran. Okay. Cikgu ingin anda menonton satu video ya. Okay, satu video. Michael pergi ke taman dengan menunggang basikal. Dia lebih gemar berjalan ke sana kemari. Jadi, dia meninggalkan basikalnya di tempat letak kenderaan. Ketika dia sedang mula berjalan, tiba-tiba Michael tergelincir. Dia tidak perasan kulit pisang di atas jalan dan secara tidak sengaja terpijak kulit pisang tersebut. Dia terjatuh dan seluar jinnya menjadi kotor. Kemudian, Michael terfikir adalah lebih baik untuk pulang ke rumah dan menukar pakaian. Dia naik ke atas basikal dan mula mengayuh. Tiba-tiba, seekor kucing hitam melintas di hadapannya. Dia mencengkam tuil brek pada gagang basikal. Michael berjaya menyelamatkan nyawa kucing tersebut dan dirinya sendiri daripada jatuh sekali lagi. Apakah kisah dalam cerita ini? Sama ada anda percaya atau tidak, punca semua kejadian ini adalah geseran. Geseran adalah sejenis daya yang dihasilkan antara dua permukaan yang bersentuhan. Geseran wujud antara kasut kita dan tanah yang membolehkan kita menjadi stabil. Arah geseran sentiasa berlawanan dengan arah gerakan suatu jasad atau objek. Apabila kita melangkah ke hadapan, daya geseran bertindak ke belakang. Apabila kita melangkah ke hadapan, kaki tidak tergelincir ke hadapan kerana gerakan tersebut ditentang oleh geseran. Geseran antara kasut Michael dan tanah dikurangkan oleh kulit pisang. Ini sebab mengapa dia jatuh. Arah gerakan roda basikal juga berlawanan dengan arah geseran yang dihasilkan apabila tuil brek digenggam. Mengapakah basikal tersebut tiba-tiba berhenti apabila Michael mengenakan brek? Geseran dihasilkan apabila brek dikenakan pada roda dan oleh itu basikal berhenti. Geseran menyebabkan suatu objek yang bergerak menjadi semakin perlahan dan akhirnya berhenti.
Roda sebuah basikal bergerak semakin perlahan apabila wheel brake dicengkam dan akhirnya berhenti. Okey, apakah itu daya geseran? Okey, daya geseran adalah suatu daya yang wujud apabila dua permukaan bersentuhan. Jadi apabila dua permukaan ini menyentuh sesama sendiri, wujud satu daya di antara dua permukaan tersebut. Dan daya itu dikenali sebagai daya geseran. Dan daya geseran ini, selalunya ia akan bertindak berlawanan dengan arah gerakan objek. In another word, this frictional force, we are talking about frictional force. This frictional force will always oppose the movement of the object. Okay, let's say object want to move, force will always oppose which doesn't want the object to move. Okay, that is called the frictional force. Alright. Apabila kita lihat gambar helikopter yang cikgu paparkan pada skrin itu, katakan helikopter itu ingin naik ke atas. Okay, ia akan naik ke atas. Jadi cikgu tunjukkan arah gerakannya sebagai anak panah berwarna hijau dan arah gerakannya adalah ke bawah. Okay, jadi apabila helikopter itu bergerak ke atas, arah gerakan daya geserannya adalah ke bawah. Dan apabila helikopter itu ingin turun, ingin turun selepas dia terbang, arah gerakannya ke bawah dan menentang arah pergerakan itu adalah arah gerakan daya geserannya adalah ke atas. Dan jika helikopter itu bergerak ke hadapan, arah daya geserannya adalah ke belakang. Jadi ia selalunya bertentangan dengan arah gerakan objek berkenaan. Okey, kita bergerak kepada bahagian seterusnya iaitu faktor yang mempengaruhi daya geseran. Okey, terdapat dua faktor yang mempengaruhi daya geseran. There are two factors that influence the frictional force. Okay. Number one, jenis permukaan, the type of surface. Jenis permukaan ada dua. Satu permukaan yang licin, smooth surface. Satu permukaan yang kasar, rough surface. Dan faktor yang kedua adalah jisim objek. Jisim objek. Jadi jisim objek pun kita ada dua. Satu objek yang ringan, light object, dan juga objek yang berat, heavier object. Jadi kita lihat apakah hubungannya kepada daya geseran. Jadi jika jenis permukaan yang licin, ia mestilah menghasilkan daya geseran yang kurang. Jadi cikgu tunjukkan anak panah ke bawah itu untuk menunjukkan daya geseran yang kurang. Dan jenis permukaan yang kasar akan mempunyai daya geseran yang lebih banyak. Dan manakala jisim objek yang ringan akan mengenakan daya geseran yang lebih kurang ke atas permukaan yang menampungnya, dan juga objek yang berat akan mempunyai daya geseran yang lebih banyak. Sila lihat kepada 4 jenis permukaan ini. Cikgu letakkan 4 objek. Kita ada P, iaitu papan lapis, plywood. Kita ada Q, permaidani atau carpet. R, mirror, cermin. Dan juga kita ada S, sandpaper ataupun kertas pasir. Jadi kita kena atur mengikut kekasaran bertambah. Jadi apabila kita mengatur kekasaran bertambah, mestilah ia bermula daripada permukaan
yang paling licin. Jadi kita bermula dengan cermin, diikuti dengan papan lapis plywood, diikuti dengan kertas pasir dan baru permai dani. Jika kamu keliru di antara kertas pasir dan juga permai dani, yang mana lebih kasar, cuba bayangkan kamu bermain kereta mainan di atas kertas pasir dan juga di atas permai dani. Okey, di manakah kereta mainan itu bergerak dengan lebih perlahan? Jadi kalau ia bergerak dengan lebih perlahan, ia menunjukkan daya geseran yang lebih tinggi, ataupun lebih banyak. Right? Jadi jawapan yang kita akan dapati daripada sini adalah yang pertama adalah R, cermin, P, papan lapis, S, kertas pasir dan diikuti dengan permai dani. Baik. Pelajar-pelajar, kamu akan menjumpai soalan seperti ini, iaitu menyatakan hubungan atau kesimpulan berdasarkan suatu pernyataan. Sebagai contohnya, pernyataan seperti ini. Jenis permukaan mempengaruhi daya geseran. Or in English, type of surface influences frictional force. So, apabila kamu mendapat pernyataan seperti ini, perkara yang kamu kena lihat adalah perkataan yang diguna. Sebagai contohnya, mempengaruhi, influences, dipengaruhi, influenced by, ataupun bergantung kepada, depends on. Kenapa kita kena lihat perkataan ini? Di hadapan dan di belakang perkataan ini, mereka akan letakkan pemboleh ubah. Kita kena mengenali pemboleh ubah dimanipulasi dan yang mana pemboleh ubah bergerak balas untuk menjawab soalan hubungan atau kesimpulan. Jadi apabila kamu melihat perkataan mempengaruhi, pemboleh ubah di hadapannya mestilah pemboleh ubah dimanipulasi, manipulated variables, dan di belakangnya adalah pemboleh ubah bergerak balas. Dan jika pernyataan itu menggunakan perkataan dipengaruhi oleh, di hadapannya adalah pemboleh ubah bergerak balas dan di belakangnya adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Dan juga jika pernyataan itu menggunakan perkataan bergantung kepada, pemboleh ubah di hadapannya adalah pemboleh ubah bergerak balas dan diikuti di belakangnya adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Sekarang kita lihat hubungan di antara empat perkataan ini. Iaitu kasar, daya geseran, jarak dan masa. Jika suatu permukaan lebih kasar, iaitu kekasaran permukaannya bertambah. Saya menggunakan anak panah menghala ke atas untuk menunjukkan corak bertambah. Jadi apabila semakin kasar ataupun kekasaran bertambah, daya geseran pun bertambah. Dan apabila daya geseran bertambah, apakah hubungannya kepada jarak? Apabila daya geseran bertambah, objek akan lebih sukar bergerak. Apabila lebih sukar bergerak, ia tidak boleh bergerak untuk satu jarak yang jauh. Jadi jaraknya berkurang. Jarak pergerakannya berkurang dan objek itu akan mengambil masa yang lebih banyak untuk bergerak ke suatu destinasi yang tertentu. Alright, dan inilah satu hubungan yang kita dapati. Jadi semakin kasar, semakin bertambah daya geseran,
semakin berkurang jarak dilalui objek dan semakin bertambah masa yang diperlukan untuk bergerak. Alright. Sekarang kita lihat kepada pernyataan ini. Nyatakan hubungan bagi pernyataan di bawah. Jenis permukaan mempengaruhi daya geseran. Okay, boleh tak cikgu berikan masa ya? Boleh tak pelajar-pelajar cuba berikan hubungan bagi pernyataan di bawah ini? Okey, kalau kita lihat, ia menggunakan perkataan mempengaruhi. Jadi jika ia menggunakan perkataan mempengaruhi, perkataan di hadapannya adalah pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah di belakangnya adalah bergerak balas. Jadi kita akan mendapat hubungan seperti ini. Okay, inilah contoh jawapan yang pelajar-pelajar boleh berikan. Iaitu semakin kasar permukaan. Okey, kalau kamu lihat cikgu telah menukarkan parameter bagi pemboleh ubah dimanipulasi. Kalau kita lihat pada pernyataan, ia menulis jenis permukaan. Okey, baik ya. Pelajar, kalau ia menggunakan parameter jenis ataupun kehadiran atau keadaan, kita tidak boleh menggunakan perkataan semakin bertambah atau semakin berkurang. Adalah tidak sesuai kalau kita nyatakan semakin bertambah jenis permukaan. Jadi cikgu telah menukarkan parameter jenis itu kepada kasar ataupun licin. Jadi kita boleh menggunakan ayat seperti ini. Semakin kasar permukaan, semakin bertambah daya geseran. Ataupun semakin licin permukaan, semakin berkurang daya geseran. Okey. Ataupun kalau murid-murid menggunakan cara jika maka, kamu boleh jawab seperti jika kekasaran permukaan bertambah, daya geseran bertambah. Atau jika kelicinan permukaan bertambah, daya geseran berkurang. Okay, so you can answer like as the surface, okay, as the surface of the as the smoother the surface, the lesser the frictional force, or the rougher the surface, the more the frictional force. Okay. Or you can answer as the roughness of the surface increases, the frictional force increases. Or as the smoothness of the surface increases, the frictional force decreases. Okay, kita pergi kepada pernyataan yang lain. Okay, sila lihat. Pernyataan ini pula menggunakan perkataan dipengaruhi oleh. Okay, jadi jika ia menggunakan perkataan dipengaruhi oleh, pemboleh ubah di hadapannya menjadi pemboleh ubah bergerak balas dan di belakangnya adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Jadi kalau kita tulis hubungan atau hipotesis, kita akan dapat jawapan seperti ini. Semakin kasar permukaan, semakin berkurang laju objek. Atau semakin licin permukaan, semakin bertambah laju objek. Ataupun jika kekasaran permukaan bertambah, laju objek berkurang. Dan jika kelicinan permukaan bertambah, laju objek bertambah. Okey, baik ya. Kita lihat satu lagi pernyataan. Okey.
Pernyataan ini pula menggunakan perkataan bergantung kepada. Alright. Jadi di hadapannya adalah pemboleh ubah bergerak balas, bagus. Dan di belakangnya adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Baik. Dan jawapan yang boleh diterima untuk menyatakan hubungannya adalah semakin berat objek, semakin bertambah daya geseran. Semakin ringan objek, semakin berkurang daya geseran. Ataupun jika anda menggunakan jika maka, jika kekasaran permukaan bertambah, daya geseran bertambah. Ataupun jika kelicinan permukaan bertambah, daya geseran berkurang. Sekarang kita lihat kepada soalan tahun lepas ya. Okay, ini adalah soalan tahun 2008 ya, soalan tahun anda dilahirkan. Ini adalah soalan nombor 11 yang keluar pada tahun 2008 ya. Cikgu bacakan. Satu penyiasatan dijalankan dengan menggolekkan. Okay, we roll the ball. Okay, menggolekkan bola di atas 4 permukaan yang berbeza. Okay, kalau kita lihat carta palang yang diberikan, pemboleh ubah dimanipulasi adalah jenis permukaan dan jarak yang dilalui adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Carta palang itu menyatakan X, simen, Y dan Z. Okey, diberikan simen diberikan carta X, carta palang X palang X lebih tinggi daripada simen. Jadi ia menunjukkan bahawa bola itu bergerak lebih jauh di atas permukaan X. Jadi kita boleh buat satu kesimpulan bahawa permukaan X dekat sini adalah yang paling licin lah. Okay? Dan juga permukaan Y adalah paling kasar. Okay. Jadi kalau kita lihat kepada contoh jawapan yang diberikan, okay, permukaan X ini kita boleh katakan lebih licin daripada simen, jadi kita tak boleh terima jawapan A dan B. Okay, permainan ni memang tak boleh terima. Okay, mestilah jawapan dia cermin, jadi jawapan dia di antara C dan D. Okay, kalau kita lihat Y. Y mempunyai jarak yang dilalui paling pendek. Okay, jadi ia mestilah suatu permukaan yang paling kasar. Jadi kalau kita bandingkan dengan permaidani, di antara permaidani dan papan, permaidani adalah lebih kasar, jadi jawapannya adalah C. Kita pergi kepada soalan seterusnya, soalan di tahun yang sama ya, soalan 2008, soalan nombor 16. Cikgu bacakan. Sekumpulan murid membuat penyiasatan berkaitan jarak yang dilalui oleh sebiji kuli di atas 4 jenis permukaan W, X, Y dan Z. Okay, carta palang ini juga sama ya, dia memberikan jenis permukaan pada PM, pemboleh ubah dimanipulasi, dan bergerak balasnya adalah jarak yang dilalui. Okay, soalannya, antara pernyataan berikut yang manakah benar tentang jarak yang dilalui oleh guli itu di atas 4 jenis permukaan tersebut. Jadi kalau kita kaji carta palang ini, palang yang lebih tinggi menunjukkan jarak yang dilalui yang lebih jauh. Dan kalau palang itu pendek menunjukkan jarak yang dilaluinya lebih dekat. Kita lihat pilihan jawapan A. Kita lihat. Jarak yang dilalui di atas Y lebih dekat daripada di atas Z. Ada tak Y lebih dekat daripada Z? Tidak. Y menunjukkan palang yang lebih tinggi. Kalau palang lebih tinggi, mestilah lebih jauh daripada Z. Jadi A tidak boleh diterima. Kita bacakan jawapan B. Jarak yang dilalui di atas W lebih dekat daripada X. Okey. Kalau lebih dekat, mestilah palang itu lebih pendek daripada X. Jadi, jawapan B pun tidak boleh diterima. Kita baca pilihan jawapan C.
jarak yang dilalui di atas X lebih jauh daripada Z. Okay, kalau lebih jauh, X mesti lebih tinggi daripada Z. Okay, betul. Jadi, jawapannya adalah C. Okay, kita beralih kepada bahagian seterusnya, iaitu kesan daya geseran. Okay, apakah kesan daya geseran? Okay, bila kita bincangkan kesan, kita mestilah bincangkan tentang kebaikan, the advantages, okay, dan juga keburukan, the disadvantages of the frictional force. Kita lihat kepada kebaikan dulu. Okay, baik. Apabila kita memegang suatu objek, sebagai contohnya, cikgu pegang satu botol ini. Okay, apabila cikgu pegang botol ini, terdapat satu geseran di antara tangan cikgu dengan botol ini. Dan jika tiada geseran, cikgu tak boleh pegang, dia mungkin jatuh. Okay. Kita boleh memegang benda atau objek kerana wujudnya daya geseran. Jadi ia tu satu kebaikan. Kalau tak ada geseran, kita tak boleh memegang sebarang objek. Okay, baik belajar ya. Dan yang kedua, menyalakan mancis. Apabila kita menyalakan mancis, kita akan menggoreskan mancis itu kepada satu bahagian tepi kotak mancis berkenaan. Jadi apabila kita geseran itu, apabila kita bergeser mancis dengan kotak mancis itu, haba terhasil. Apabila haba terhasil, mancis itu mula menyala. Jadi untuk menyalakan ataupun menghidupkan api, kita mengenakan daya geseran. Jadi ia tu satu kebaikan, iaitu memulakan api. Dengan menggunakan daya geseran juga, kita boleh menghentikan objek. Sebagai contohnya, cuba bayangkan ayah anda sedang memandu kereta. Dan dia melihat seekor kucing lalu di hadapannya. Jadi apa dia akan buat? Dia akan menekan brake. Apabila dia menekan brake, brake pad itu akan memberikan satu daya geseran kepada tayar yang bergerak. Jadi apabila daya geseran dikenakan pada tayar yang bergerak, lama kelamaan tayar itu akan perlahan dan berhenti. Jadi ia memberi satu kebaikan kerana ia mungkin menyelamatkan nyawa kucing berkenaan. Jadi satu lagi kebaikan daya geseran adalah menghentikan objek. To stop a moving object. Yang keempat adalah kebaikan daya geseran. Yang keempat, berjalan tanpa tergelincir. Kita boleh jalan tanpa gelincir kerana adanya daya geseran di antara tapak kaki atau tapak kasut dengan lantai yang kita jalan. Dan akhirnya geseran juga membolehkan objek kekal pegun. Jadi apabila kita meletakkan satu objek, apabila kita meletakkan satu objek, wujud daya geseran di antara objek itu dan juga permukaannya. Kalau tidak, dia akan sentiasa bergerak, dan mengganggu. Alright. Jadi ialah salah satu kebaikan daya geseran. Seperti kebaikan, daya geseran juga memberikan keburukan kepada kita. Sebagai contohnya, ia menjadikan tapak kasut ataupun tayar haus. Haus maknanya kalau kita lihat tapak kasut kita dan juga tayar, dia ada bunga. Dan apabila kita menggunakannya setiap hari, ia menjadi nipis. Tapak kasut itu nipis dan bunganya hilang. Sama juga kepada tayar, ia menjadi semakin nipis. Jadi apabila ia menjadi nipis, kita boleh katakan ia sebagai haus. Tapak kasut dan tayar haus dan kita perlu menggantikannya. Kita terpaksa menggantikannya. Jadi ia satu kerugian. Itu salah satu keburukan daya geseran. Baik belajar. Keburukan yang kedua adalah geseran juga
memanaskan mesin ataupun enjin. Okey, pernah tak kamu lihat kereta yang terbakar di tepi jalan? Okey, ia mungkin salah satu faktornya adalah enjin dia terlalu panas, kerana apabila enjin bergerak, okey, kereta bergerak, ombung yang terdapat pada enjin itu akan bergerak dan ia akan mula panas. Apabila terlalu panas, enjin itu mungkin terbakar, ya. Sama juga kepada mesin. Apabila mesin yang berjalan untuk jangka masa yang lama, ia akan mula panas dan mesin itu mungkin rosak. Jadi ia menunjukkan bahawa geseran ini boleh merugikan kita dengan memanaskan enjin ataupun mesin yang kita gunakan. Okay, next. Geseran juga ya mengurangkan laju objek. Okay, pelajar-pelajar ya. Objek boleh bergerak lebih laju jika tiada geseran. Jadi geseran ini mengurangkan laju objek. Anda boleh bergerak lebih laju. Okay, boleh berlari lebih laju jika tiadanya geseran di antara tapak kaki dengan lantai yang kita lari. Alright. Dan yang keempat, geseran juga menghasilkan bunyi yang tidak diingini, ya. Okay. Menghasilkan bunyi yang tidak diingini. Okay. Ada kalanya apabila kita berjalan, ada bunyi, kita tidak perlukan bunyi berkenaan, tapi oleh kerana wujudnya geseran, bunyi akan dikeluarkan. Okay. Walaupun bunyi itu tidak diingini. Okay. Dan seterusnya, geseran juga menyebabkan objek berat sukar digerakkan. Okay. Kenapa objek yang berat seperti contohnya almari, ya, okay, sukar digerakkan dari satu bilik ke bilik yang lain? Okay. Satu, memang objek itu berat, dan apabila objek itu berat, ia akan menghasilkan daya geseran yang lebih banyak di antara almari itu, okay, dengan lantai. Jadi apabila ia menghasilkan daya geseran yang lebih banyak, adalah lebih sukar untuk kita menggerakkannya. Jadi ialah satu keburukan daya geseran. Okay, kita lihat satu soalan yang dikeluarkan pada tahun 2009, iaitu soalan nombor 11. Dalam situasi yang manakah geseran berguna? Okay, jadi soalan minta kita jawab apakah kegunaan geseran. Okay, baik. Jawapan yang diberikan adalah nombor 1 dan nombor 4. Okay, iaitu mengasah pisau. Apabila kita mengasah pisau, pisau akan menjadi lebih nipis ataupun lebih tajam. Okay, dan jawapan seterusnya yang diterima adalah memegang suatu objek. Kalau kita lihat nombor 2 dan 3, tapak kasut haus dan penghasilan haba dalam mesin adalah keburukan geseran. Jadi jawapan yang diterima adalah 1 dan 4. Jawapannya adalah B. Okay. Sekarang kita lihat kepada bahagian yang terakhir, ya, untuk topik ini, okay, iaitu apakah kaedah yang kita boleh guna untuk menambahkan daya geseran ataupun mengurangkan daya geseran. Okay. Untuk menambahkan daya geseran, kita boleh menggunakan pelapis anti gelincir. Okay, seperti gambar raja yang cikgu tunjukkan pada skrin. Okay, ini dipanggil pelapis anti gelincir. Alright. Okay. Okay. Or we can call it anti-slip, anti-slip mat. Alright. Jadi kamu boleh melihat okay, pelapis anti gelincir ini selalunya digunakan dekat tandas awam ataupun ada juganya digunakan dekat dapur, ya, supaya orang tidak gelincir disebabkan oleh air yang tertumpah. Right? Okay. Tapak kasut yang bercorak. Okay, kita tahu bahawa tapak kasut kita ada corak, okay, dan ia menunjukkan satu permukaan yang kasar supaya ada cengkaman yang kuat, okay, apabila kita berjalan. Okay, next, pelapis tikus. Seperti ini, ya, kita ada mouse, okay, dan juga mouse pad. Okay.
apabila kita menggunakan tertikus mouse pada mousepad, okey, ia adalah lebih mudah untuk kita menyelenggara tertikus atau mouse ini ya. Okay, kalau tidak ia akan berlari menyukarkan kita. Okay, next, corak pada permukaan sarung tangan. Okay, cuba bayangkan orang yang memakai sarung tangan untuk menunggang motosikal. Okay, sarung tangan itu akan kasar, okay, supaya cengkaman pada handle itu lebih kuat, supaya ia tidak tergelincir apabila menunggang motosikal. Okay, dan seterusnya, menggunakan serbuk kapur magnesium. Okay. Serbuk kapur magnesium karbonat. Alright. Okay. Anda mungkin melihat di sebarang sukan Olimpik ataupun sukan sea, okay, atlet seperti acrobats, okay, ataupun ahli angkat berat akan menyapu sejenis tepung. Okay, ia adalah kapur magnesium, kapur magnesium, di mana kapur magnesium karbonat ini akan menambahkan daya geseran pada tangan kita. Ia akan menyebabkan tangan kita lebih kasar, supaya kita tidak terlepas genggaman pada pemberat itu. Alright, next. Apakah caranya untuk mengurangkan daya geseran? Alright. Sebagai contohnya, ada kalanya kita akan melihat tingkap kita sukar untuk dibuka atau ditutup. Jadi selalunya bapa kita akan meletak grease ataupun minyak. Okay, ataupun kamu mungkin pernah lihat minyak seperti ini, minyak singa ini, ia boleh mengurangkan daya geseran, supaya tingkap itu boleh dibuka dan ditutup dengan lebih mudah. Okey, yang kedua adalah penggunaan penggolek dan roda. Okey. Kalau kita lihat penggolek dan roda, okey, yang pertama adalah penggolek kasut roda ini. Okey, oleh kerana ada roda pada kasut itu, menyebabkan ia mengurangkan daya geseran di antara kasut dan juga jalan. Jadi ia menyebabkan kita boleh bergerak dengan lebih laju. Dan juga penggolek. Okay. Penggolek ini kita boleh lihat di lapangan terbang, di airport, dan juga di kilang-kilang untuk membawa barang. Okay. Penggolek ini digunakan untuk mengurangkan geseran, alright, supaya objek boleh bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dengan lebih mudah. Alright. Yang ketiga, penggunaan minyak pelincir. Mesti ayah kamu akan menukarkan minyak hitam, lubrikan pada kenderaan ataupun kereta ayah anda. Kenapa minyak hitam ini perlu? Minyak hitam ini akan mengurangkan geseran pada umbuh enjin kereta. Jadi, ia mengurangkan daya geseran. Dan yang keempat, penggunaan tepung asid borik. Asid borik ini adalah bedak talcum. Bedak talcum powder, talcum powder. Selalunya kita gunakan untuk mengurangkan daya geseran. Apabila kita main carom, pada carom board tu, kita akan letak bedak talcum itu untuk mengurangkan daya geseran di antara pin carom tu dengan papan carom. Dan akhirnya permukaan laci. Apabila kita laci itu sukar untuk dibuka atau ditutup, kita boleh menyapu wax ataupun lilin pada permukaan bawah atau tepi laci itu untuk menyebabkan dia licin. Dia licin dan sukar untuk mudah untuk dibuka atau ditutup. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Ini adalah soalan tahun 2011. Soalan objektif kertas 1. Raja menunjukkan seorang murid menjalankan penyiasatan tentang daya geseran. Pelajar ini menarik kotak sepanjang suatu permukaan konkret. Dekat sini, dia menarik kotak itu pada suatu permukaan konkret. Apakah yang akan berlaku jika penyiasatan itu diulang di atas rumput? Alright.
Jadi kita tahu bahawa permukaan rumput adalah lebih kasar berbanding dengan permukaan konkrit. Jadi, kalau ia lebih kasar, mestilah daya geseran yang terhasil lebih tinggi. Jadi, jawapan yang lebih sesuai di sini adalah ya D. Masa yang diambil lebih lama. Jika lebih kasar, masa bertambah. Kita telah lihat sebelum ini. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan nombor 14 tahun 2016. Puan Anis mendapati anak lelakinya seringkali tergelincir di dalam bilik air. Antara yang berikut, yang manakah cara terbaik untuk mengelakkan kejadian itu? Jadi kita nak melihat satu penyelesaian masalah ya. Ini soalan penyelesaian masalah. Di bilik air, mestilah selalunya ada air. Jadi kita nak menambahkan geseran di sini. Jadi penyelesaian yang terbaik dekat sini yang kita boleh ambil adalah C. Letakkan alas anti gelincir di atas lantai bilik air. So place anti-slip mask on the bathroom floor. Alright, ini adalah jawapan yang diterima. Kita lihat satu lagi soalan. Soalan nombor 16 pada tahun yang dikeluarkan pada tahun 2016. Cikgu bacakan soalannya. Raja 8 menunjukkan menunjukkan pemukul baseball Amir. Amir menghadapi masalah kerana pemukul baseball itu sering terlucut. Terlucut maknanya ia terlepas daripada genggaman. Maknanya permukaan baseball itu dia licin, dia terlepas daripada genggaman ketika membuat hayunan. Jadi bagaimana Amir boleh mengatasi masalah itu? Kita lihat contoh jawapan A. Jawapan A dia bagi, pilihan jawapan A dia bagi ukir beberapa alur halus pada pemegang pemukul itu. Pilihan B dia berikan sapu lilin pada pemegang pemukul itu. C diberikan balut pemegang pemukul itu dengan plastik. Dan D diberi sapu tapak tangan dengan bedak telkem. Jadi di antara 4 pilihan jawapan ini, yang manakah boleh menambahkan daya geseran? Jawapan yang lebih tepat ataupun diterima dekat sini adalah ukir beberapa alur halus. Kalau kita mengukir beberapa alur halus, kita mewujudkan satu corak pada tempat pemegang pemukul itu. Seolah-olah seperti corak yang terdapat pada tapak kasut kita. Alright? Jadi ia boleh meningkatkan daya geseran. Kita lihat dekat sini. Soalan kertas 2, soalan tahun 2017. Kita hanya melihat soalan C. Ini soalan penyelesaian masalah. Raja 3.2 menunjukkan 2 orang nelayan sedang menolak perahu ke pantai. Kalau kita lihat soalan dia tanya, cadangkan satu cara untuk memudahkan kerja itu. Cikgu nak ingatkan pelajar, apabila kita menjawab soalan penyelesaian, ayat kamu mestilah menyelesaikan masalah itu. Sebagai contohnya, perahu itu. Katakan ini adalah perahu. Bagaimana kita boleh mengatasi masalah ini? Kita boleh meletak satu penggolek. Contohnya lah, ini adalah perahu. Perahu. Ada kalanya pelajar akan tulis penggolek. Dia akan tulis penggolek sahaja pada jawapan dia. Ada tak kita menulis penggolek sahaja telah menyelesaikan masalah? Tidak, sebab kita tidak memberitahu cara untuk menyelesaikan masalah itu.
Ada tak kita letak penggolek itu di dalam perahu itu seperti ini? Ada tak masalah itu telah selesai? Atau ada tak kita ambil penggolek itu untuk memukul sampan itu supaya dia bergerak? Tidak juga. Alright? Jawapan yang paling tepat adalah kita meletak penggolek itu di bawah perahu. Lepas tu kita kena tolak perahu, baru perahu itu boleh bergerak. Jadi, kamu kena tulis jawapan kamu seperti ini. Letakkan pengguling, or place a roller under the boat, then push it. Letakkan pengguling di bawah sampan dan tolak sampan ke pantai. Jadi, pastikan ayat kamu telah menyelesaikan masalah yang telah diberikan. Okey, baik pelajar. Kita melihat satu lagi soalan kertas 2. Raja menunjukkan susunan radas untuk suatu penyiasatan yang dijalankan oleh seorang murid tahun 6 aspirasi. Okey, jadi mereka hendak menarik beban. Okey, mereka menggunakan beban yang berlainan. Okey, kalau kita lihat kepada pemboleh ubah dimanipulasi, manipulated variables, ia menggunakan jisim beban yang berlainan bermula dengan 25 gram, 50 gram, 75 gram dan 100 gram. Dan pemboleh ubah bergerak balas, responding variables yang digunakan adalah daya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Jadi apabila jisim beban bertambah di sini, daya yang diperlukan pun bertambah. Itu yang kita boleh faham daripada jadual yang diberikan. Soalan dia tanya, apakah tujuan penyiasatan ini? So what is the aim of this investigation? So from the table, we can write the aim as to investigate the relationship between mass of load and the force needed to carry a load. Ataupun dalam bahasa Melayu, untuk menyiasat hubungan di antara jisim beban dan daya diperlukan untuk mengangkat beban. Baik. Bagi soalan B pula, nyatakan pemboleh ubah dimanipulasi. Kamu boleh ambil di pemboleh ubah di sebelah kiri jadual ya, iaitu jisim beban, mass of load. Alright. Dan bagi pemboleh ubah bergerak balas pula, kamu boleh ambil daya yang diperlukan untuk mengangkat beban, ataupun force needed to carry load. Baik. Sila lihat soalan C pula. Apakah corak perubahan daya yang diperlukan untuk mengangkat beban? Jadi kita lihat kepada pemboleh ubah bergerak balas. Kalau kita lihat nombor dia semakin meningkat daripada 15 kepada 30 kepada 45 dan 60. Jadi jawapan yang diterima adalah bertambah, increases, ataupun kita boleh gunakan meningkat. Sekarang soalan D pula. Nyatakan satu hubungan di antara maklumat yang dikumpul. Cikgu ingatkan, maklumat yang dikumpul maksudnya pemboleh ubah. Jadi soalan minta kamu membuat satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas. State a relationship between information collected. So kamu boleh nyatakan bahawa semakin bertambah jisim beban, semakin bertambah daya diperlukan untuk mengangkat beban. Ataupun jika jisim beban bertambah, maka daya diperlukan untuk mengangkat beban bertambah. As the mass of load
increases, the force needed to carry load increases. Alright. Baik pelajar, kita pergi kepada satu lagi soalan sebelum kita menghabiskan kelas online kita hari ini. Satu penyiasatan dijalankan oleh sekumpulan murid untuk mengkaji cara untuk meningkatkan gisiran. Mereka menggolekkan sebiji guli di atas 3 jenis permukaan seperti ditunjukkan dalam rajah di bawah. Jarak yang dilalui oleh guli di atas permukaan-permukaan itu direkodkan. Okey, baik ya. Jadi kalau kita lihat tiada jadual diberikan. Jadi bagaimanakah kita nak mengenal pasti pemboleh ubah? Alright. Kita mestilah melihat kepada beberapa keyword seperti jenis permukaan. Okey, mereka menggolekkan sebiji guli di atas 3 jenis. Maknanya dia menggunakan jenis permukaan yang berlainan. Jadi jenis permukaan, tolong gariskan jenis permukaan adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Dan apabila kamu melihat perkataan seperti direkodkan, dicatatkan, diperhatikan, okey, ia menunjukkan pemboleh ubah bergerak balas. Jadi pemboleh ubah bergerak balas di sini adalah jarak yang dilalui oleh guli. Baik. Kita ada 3 jenis permukaan, kaca, papan lapis, permaidani. Jadi kaca adalah permukaan yang paling licin dan permaidani adalah permukaan yang paling kasar. Kita lihat soalannya. Di atas permukaan yang manakah guli akan bergerak paling perlahan? Jadi jawapannya adalah permaidani, the carpet. Soalan B, berikan inference. Baik pelajar, mengapakah pilih permaidani? Okey, berikan inference. Mulakan ayat kamu dengan kerana. Okey, kenapa kita pilih permaidani? Okay, kerana permaidani menghasilkan daya geseran yang paling banyak. Okey, cikgu ulang. Kerana permaidani menghasilkan daya geseran yang paling banyak. Okey, for the DLP student, you can write as because the carpet generate a higher frictional force. Okay, or the carpet generate or produce greater frictional force. Okay, baik, kita lihat kepada soalan C. Nyatakan pemboleh ubah berikut. Okay, yang dimanipulasi seperti yang kita telah baca tadi. Pemboleh ubah dimanipulasi dekat sini adalah jenis permukaan. Dan pemboleh ubah bergerak balas adalah jarak yang dilalui oleh guli. Baik. Soalan seterusnya ditanya, apakah pemboleh ubah dimalarkan? Okay, kita boleh cari jawapan ini pada arahan yang telah diberikan. Ya, dia kata sebiji guli. Okay, sebiji maknanya satu biji guli. Maknanya guli itu adalah sama. Okay, sebelum ini kita telah melihat faktor-faktor yang mempengaruhi daya geseran. Kita telah melihat 2. Satu jenis permukaan. Satu lagi adalah berat objek ataupun jisim objek. Jadi dekat sini dia menggunakan guli sebagai objek. Jadi bagi jawapan pemboleh ubah dimalarkan, kita boleh terima sebagai jenis guli ataupun jisim guli. Okey, cikgu ulang. Jenis guli ataupun jisim guli. The mass of the marble
or the type of marble. Baik, okey. Sekian sahaja ya kelas online kita tentang topik daya. Saya harap murid-murid dapat sedikit sebanyak mengenali tentang topik daya ini dan bagaimanakah soalan boleh ditanya di kertas ya, di kertas 1 ataupun kertas 2. Okey, baik para pelajar ya. Life is a matter of choice. Okey, semua kamu sekarang mempunyai choice ataupun pilihan di mana apabila kerajaan mengatakan bahawa anda tiada ujian. Jadi ia mungkin satu excuse there should be an excuse for some not to study. As I said earlier, in the beginning of the class, you are given a choice now, all right, to study or not to study. As I said earlier, don't study for your examination. Study to develop your skills and the knowledge you have. So life is a matter of choice. You are given a choice now, and every choice you make now, will make you in the future. So thank you, and thank you for being with us. God bless you, and God bless.